mengumumkan ketibaan yang berhormat
Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, dengan diiringi oleh Yang Berbahagia Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor UTHM, Yang Berbahagia Pengurusi Maklum, Yang Berbahagia Pengurusi Jawatankuasa Induk Konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar seluruh IPTA, Naib-Naib Chancellor dan Timbalan-Timbalan Naib Chancellor Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Lagu Negaraku akan dinyanyikan. Dipersilakan untuk mengambil tempat masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, Yang Berbahagia Profesor Dr. Rujahan bin Mustafa, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia selaku Wakil Rasmi Ketua Pengarah, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Noor bin Dalimin, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia, Yang Berbahagia Profesor Dr. Abdul Majid bin Muhammad Isa, Pengerusi Majlis Kepimpinan Latihan Universiti Malaysia Maklum, Yang Berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Ahmad Faiz bin Abdul Hamid, Pengerusi Jawatankuasa Induk Konvensyen Kebangsaan MPP IPTA tahun 2009, Naib-Naib Chancellor dan Timbalan-Timbalan Naib Chancellor Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia, Barisan Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar daripada IPTA se-Malaysia, Dev-Dev jemputan daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama dalam Majlis Perasmian Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar seluruh IPTA bagi tahun 2009. Bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya
mempersilakan Dr. Hussein bin Haji Osman untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atihi wa hadana li ibadatihi wa khassana bi risalati habibihi wa rasulihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Segala pujian dan kesyukuran dipersembahkan ke hadratmu ya Allah, di atas limpah rahmah perlindungan kepada kami sekalian dengan aman, tentram, sihat walafiat dan selamat sejahtera. Kami memohon kepadamu ya Allah, semoga diperkukuhkan perpaduan, dipereratkan persaudaraan dan diperkuatkan keazaman, hasrat dan cita-cita agar sentiasa mendapat keredaan-Mu ya Allah. Allahumma ya zal manni wal ihsan. Kami juga memohon kasih sayang-Mu ya Allah, agar jiwa dan kehidupan kami berada dalam aman di dunia, agar kami dapat mengimarahkan bumi seperti mana yang Engkau perintahkan. Maka daripada Engkau sahajalah ya Allah kami mohon bantuan dan pertolongan. Allahumma ya akramal akramin. Kami dengan segala rendah diri memohon agar Engkau kurniakan kami dan hamba-hamba-Mu sekalian dengan taufik dan hidayah, sentiasa di bawah pimpinan dan petunjuk-Mu ya Allah. Mudah-mudahan segala usaha dan amal yang kami tunaikan akan mendapat sepenuh kejayaan dan keredaan dan restu-Mu di sepanjang zaman. Allahumma ya malikad dunya wal akhirah. Berkatilah konvensyen kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPTA 2009 yang kami anjurkan ini. Permudahkanlah segala urusan berkaitan dengannya, agar segala matlamat yang kami harapkan tercapai. Pertingkatkanlah penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai dalam kehidupan kami, hasil daripada perbincangan dan tunjuk ajar yang kami perolehi. Kurniakanlah kecemerlangan, keberkatan dan petunjuk yang berterusan kepada semua peserta dan urus setiap konvensyen. Tetapkanlah keazaman kami untuk melaksanakan segala apa yang telah dipersetujui bersama demi meningkatkan kemajuan agama, negara dan bangsa. Allahumma ya malika yaumiddin. Peliharakanlah kami dan negara kami daripada segala bala bencana. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman dan pengkhianatan. Bersihkanlah negara kami dari segala anasir jahat. Pandulah kami ke jalan yang benar, adil dan saksama dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Kekalkanlah ya Allah kebenaran, keadilan, perpaduan, ketentraman dan kemakmuran dalam negara bertuah ini. Allahumma bika nasta'in wa alaika natawakkal wa anta rabbul arshil azim. Irhamna ya rabbana fa innaka anta arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Hussein di atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada pagi ini akan mendapat keberkatan dan seluruh perjalanan konvensyen ini akan mendapat rahmah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Majid bin Muhammad Isa, Pengerusi Majlis Kepimpinan Latihan Universiti Malaysia Maklum, untuk memberikan ucapan. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Saudara dan saudari pengacara majlis yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, yang berusaha Profesor Datuk Dr. Muhammad Noh Dalimin, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia, yang berbahagia Profesor Dr. Rushan Mustafa, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Faiz bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Naib Chancellor Awal Pelajar Universiti Utara Malaysia, merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPTA tahun 2009,
Timbalan-timbalan Naib Chancellor, Pegawai-pegawai utama universiti, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar, ahli-ahli majlis tertinggi, saudara-saudari yang amat saya hormati sekalian. Syukur kita kepada Ilahi kerana pada hari ini dapat kita berkumpul untuk acara tahunan bagi ahli-ahli majlis perwakilan pelajar yang telah pun dipilih melalui satu pengundian di kampus masing-masing pada bulan Oktober 2008 dan Januari 2009. Bagi pihak majlis kepimpinan dan latihan Universiti Malaysia, saya mengucapkan tahniah dan amat berbangga dengan pemilihan tersebut. Semoga saudari menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada saudari dengan berkesan dan penuh dengan rasa kesyukuran. Yang berhormat Datuk, saudari yang saya hormati sekalian, pada hari ini terdapat lebih kurang 400 ahli-ahli majlis perwakilan pelajar yang berkumpul untuk kita sama-sama merancang dan juga untuk kita sama-sama bertemu dan bersua muka dan seterusnya merangka aktiviti-aktiviti dan perancangan-perancangan untuk mengisi tanggungjawab dan amanah yang telah pun diberikan kepada kita. Sesungguhnya tema yang dipilih oleh Jawatankuasa Induk dan juga Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ialah mahasiswa teras pembangunan modal insan yang cemerlang. Saya rasa bahawa ini adalah satu yang bertepatan dan kita seharusnya berusaha untuk menjadi seorang yang cemerlang sebelum kita menjadi gemilang dan terbilang. Untuk ini, pengisian seperti dialog, forum, kuliah dan pembentangan kertas kerja serta bakti siswa telah pun diatur. Saya rasa bahawa ini adalah satu kelainan yang telah pun diatur seperti tahun-tahun yang lepas. Salah satu lagi kelainan yang ada pada konvensyen pada kali ini ialah penghasilan prosiding daripada kertas-kertas kerja yang diusahakan oleh ahli-ahli majlis perwakilan pelajar. Sesungguhnya nilai tambah yang berterusan ini diharapkan akan berterusan supaya saudari merasa bahawa majlis konvensyen MPP ini seharusnya satu perkara yang perlu dihadiri dan perlu ditunggu-tunggu pada masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita dapati bahawa terdapat beberapa kejadian-kejadian di negara kita ini yang menyebabkan banyak perubahan-perubahan dan menuntut kita sama-sama berubah. Keputusan pilihan raya yang lalu dan juga penggubalan AUKU yang mana hasil daripadanya menuntut kita untuk lebih peka kepada perubahan di sekitar kita. Saya umpamakan kita sebagai pemimpin ini seorang yang menjaga sebatang pokok. Apabila kita nakkan pokok itu berbuah atau berbunga, maka kita akan melakukan banyak manipulasi. Antaranya ialah kita terpaksa membuang daun yang rimbun, kerana apabila kita membuang daun yang rimbun ini, kita mengharapkan bunga ataupun buah akan keluar daripadanya. Kita mengharapkan bunga atau buah ini kembang dengan baik dan buah ini akan menjadi buah yang ranum yang enak untuk dimakan. Sesungguhnya selalunya kita akan membuang dahan-dahan dan daun-daun ini. Dan untuk kita membuang daun dan dahan-dahan daripada pokok yang kita jaga daripada kecil adalah terlalu sayang bagi kita. Dan ini memerlukan pengetahuan, memerlukan kemahiran, memerlukan pengalaman dan memerlukan kebijaksanaan. Memilih daun mana, ranting mana yang perlu dibuang. Juga apabila putik daripada setangkai bunga ataupun buah itu keluar, maka kita terpaksa membuang putik-putik yang kita rasa bahawa akan tidak menyumbang kepada kesegaran dan kematangan buah yang kita inginkan. Pemilihan dan pembuangan ini juga memerlukan pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan kebijaksanaan. Malangnya, apa yang kita tidak nampak ialah akarnya. Akar yang menyerap dalam tanah tadi tidak dapat kita manipulasikan.
hanya boleh kita buat ialah untuk mengetahui akar ini, ialah mencabut pokok itu dan melihat akar ini. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak perlu pengalaman, tidak perlu kemahiran, tidak perlu dan tidak perlu kebijaksanaan. Saudari sekalian, begitu juga apabila terdapat tsunami yang berlaku ataupun ribut yang berlaku kepada satu pokok yang rendang di padang yang luas, maka yang perlu dipastikan ialah akarnya tidak tercabut. Jika dahannya patah, daunnya bertaburan dan buahnya berguguran, kalaulah akar tidak tercabut daripada bumi, pokok tadi masih lagi ada harapan untuk tumbuh segar dan malah lebih baik pertumbuhannya pada masa akan datang. Oleh itu, kita kena ingat bahawa kita perlulah memotong dahan, membuang pokok dan sebagainya. Tetapi untuk mengganti pokok yang baru, kita mengambil masa yang lama dan tidak semestinya buah yang segar kita dapati daripada pokok yang asal tadi akan kita merasai sepanjang hidup kita. Oleh itu, apabila kita nak mencantas sesuatu pokok yang telah pun dipukul ribut, maka kita perlulah penuh dengan kebijaksanaan, di mana kita perlu memotong batangnya. Kalau terlalu tinggi, mungkin dahan yang tumbuh tidak akan bersedia untuk menerima ribut yang baru. Jika terlalu rendah, mungkin tidak akan tumbuh lagi pokok tersebut. Inilah kebijaksanaan yang perlu ada pada kita semua. Oleh itu, hidup penuh dengan kebijaksanaan, dan hari ini kebijaksanaan saudari akan diuji dan akan dikongsi bersama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berhormat Datuk, saya memohon maaf jika terdapat sebarang kelemahan dalam pengurusan convention pada kali ini. Kelemahan itu datang daripada kami semua yang tidak berdaya kadang-kadang untuk mengendalikan sebaik mungkin. Convention ini tidak akan dapat berjalan tanpa kerjasama daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Terima kasih kepada pihak Pengajian Tinggi yang bukan sahaja memberi idea, tetapi memberi bantuan keuangan dan seterusnya sokongan untuk sama-sama kita dapat berkumpul pada hari ini. Bagi kepada Universiti Tun Hussein On Malaysia, terutama sekali Datuk Naib Chancellor dan Timbalan Naib Chancellor awal pelajarnya, kita patut mengucapkan ribuan terima kasih di atas keselesaan yang diberi kepada kita semua. Saya rasa bahawa Universiti Tun Hussein On adalah satu host yang sangat baik yang pernah kita alami sepanjang mengendalikan convention ini. Kepada ahli-ahli maklum yang sanggup untuk datang bermesyuarat, kadang-kadang pada waktu yang tidak selesa, untuk membincangkan apa yang patut diisi bagi convention ini, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih. Kepada timbalan-timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar yang lain yang diketuai oleh Profesor Azali, saya juga mengucapkan terima kasih di atas bimbingan beliau kepada kami semua. Tanpa Sekretariat Timbalan Naib Chancellor, maklum tidak boleh berfungsi dengan baik. Kepada yang lain, tidak dapatlah saya sebut satu persatu. Hanya saya boleh mengatakan bahawa terima kasih Daun Keladi. Kalau kita buat convention, harap dapat menyumbang lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Majid di atas ucapan yang telah beliau sampaikan sebentar tadi. Bagi menyempurnakan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPTA bagi tahun 2009. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Noor Dalimin,
Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On, Malaysia. Yang Berusaha Profesor Dr. Rujahan Mustafa, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia. Yang mewakili Ketua Pengarah JPT. Yang Berusaha Profesor Abdul Majid Isa, Pengurusi Majlis Kepimpinan dan Latihan Universiti Malaysia. Maklum, Profesor Madya Datuk Dr. Ahmad Faiz, Pengurusi Jawatankuasa Indok Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPT Malaysia bagi kali yang ketiga kali ini. Timbalan-timbalan Naib Chancellor HEP daripada universiti-universiti dalam negara kita, barisan kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar daripada IPTA dan IPTS, penceramah undangan, pegawai kanan kementerian dan juga universiti, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu sukalah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada pagi yang berbahagia ini saya dapat sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pemimpin-pemimpin pelajar daripada IPT Malaysia ke Universiti Tun Hussein On Johor, sempena dengan majlis peresmian Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPT Malaysia bagi kali yang ketiga pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih di atas penghormatan dan juga peluang untuk saya turut hadir dalam majlis kita pada hari ini. Ini merupakan kali yang kedua semenjak saya menjadi Menteri Pengajian Tinggi untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis seumpama ini. Kali yang kedua kerana saya pun baru 2 tahun masuk tahun kedua jadi menteri, jadi maknanya saya belum miss lagi peluang untuk berjumpa dengan pemimpin-pemimpin pelajar melalui konvensyen yang diadakan di peringkat kebangsaan pada hari ini. Dan ini juga merupakan kali yang kedua saya hadir ke Universiti Tun Hussein On sempena dengan penganjuran majlis di universiti ini, dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak universiti kerana kesediaan untuk menjadi tuan rumah bagi penganjuran konvensyen kali ini. Dan saya juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur yang kali ini seperti yang telah dikatakan melakukan sedikit perbezaan dalam pengisian penganjuran program, di mana kalau dahulu penganjurannya dibuat di sebuah institut yang bukannya IPT, dan sudah tentulah dalam keadaan itu suasana dan tidak sama seperti sekiranya ianya diadakan di sebuah IPT seperti yang telah dilalui oleh saudara-saudari sekalian dalam konvensyen ketiga pada kali ini. Dan saya juga difahamkan bahawa dari segi pengisiannya juga terdapat kelainan kerana ia bukan sahaja meliputi soal-soal forum dan juga perbincangan terhadap pembentangan kertas kerja dan sebagainya, tetapi pada kali ini ia termasuk juga program-program yang melibatkan aktiviti khidmat masyarakat
lawatan, persembahan dan sebagainya. Yang saya kira sudah tentulah kelainan ini akan membuat convention yang akan kita adakan pada setiap tahun ini merupakan sesuatu yang bukan sahaja dinanti-nantikan, tetapi merupakan sesuatu yang benar-benar akan dapat mencapai matlamat dan juga objektifnya. Maka di sinilah peranan dan juga peri pentingnya kita mengadakan convention ini, sesuatu yang diberi perhatian yang sama berat oleh kementerian terhadap apa saja usaha-usaha lain yang dibuatkannya, kerana melalui convention ini sedikit sebanyak kementerian akan dapat menilai dan juga melihat sejauh mana usaha-usaha yang kita lakukan dalam soal kita membangunkan dan menjayakan pelajar-pelajar kita, bukan sahaja dari sudut kefahaman mereka yang akan menjalankan dan menjayakan usaha-usaha tersebut, tetapi yang lebih penting ialah kefahaman, pandangan dan juga input yang kita dapati daripada tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan pemimpin-pemimpin pelajar. Dalam soal kita melaksanakan tanggungjawab dan juga kewajipan kita, kita bukan sahaja ingin tentukan kita berjaya menjalankan tanggungjawab itu, tetapi pada masa yang sama kita juga ingin tahu apakah pandangan, input, cadangan, pembaikan dan sebagainya yang datangnya daripada saudara-saudari sekalian. Dan saya kira bahawa ini sewajarnya perlu dilakukan dan dilaksanakan kerana saudara-saudari khususnya bukan merupakan golongan yang calang-calang orangnya, tetapi merupakan mereka yang istimewa, yang menjadi pemimpin, yang telah terpilih mewakili masyarakat mahasiswa yang pada hari ini berjumlah 280,000 orang dalam negara kita, yang menuntut yang masih lagi berada di institusi pengajian tinggi negara kita pada hari ini. Maka atas sebab itulah pandangan, cadangan, idea daripada saudara-saudari merupakan sesuatu yang sangat penting, yang sememangnya akan diberi perhatian oleh pihak kementerian. Dan sememangnya kementerian berharap dalam kita mengadakan convention ini, ia bukanlah satu usaha untuk menyampaikan maklumat, pandangan dan sebagainya yang merupakan satu trafik, satu hala, tetapi merupakan perkongsian maklumat pelbagai hala, khususnya yang datangnya daripada saudara-saudari sekalian yang merupakan pemimpin-pemimpin pelajar. Oleh itu saya berharap selain daripada kita mempunyai mekanisme yang biasa di peringkat universiti kita masing-masing, kita akan juga terus memberi kerjasama dan melihat convention ini sebagai satu penganjuran yang sangat penting dalam kita mewujudkan persefahaman dan kerjasama, bukan sahaja antara saudara-saudari sesama sendiri sebagai pemimpin-pemimpin mahasiswa, meninjau perkembangan dan kemajuan yang berlaku dalam universiti masing-masing, tetapi juga
untuk mewujudkan persefahaman dan kerjasama, khususnya antara pihak kementerian, pihak universiti dan juga pihak mahasiswa yang diwakili oleh saudara-saudari sekalian. Oleh itu saya berharap melalui penganjuran konvensyen ini, kita semua akan mengambil manfaat daripada kesempatan kita dapat berhimpun, berdiskusi dan berdialog melalui platform yang disediakan untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, hari ini kita sedar bahawa negara kita menghadapi pelbagai cabaran, kesan daripada perubahan yang pesat yang dialami, yang dihadapi bukan sahaja di peringkat dalaman negara kita, tetapi juga kesan daripada perubahan yang pesat berlaku di peringkat dunia, di peringkat global, di mana perubahan yang lahir itu adalah kesan daripada pelbagai krisis yang sedang dialami di peringkat dunia kita pada hari ini. Hari ini perubahan berlaku kerana krisis di peringkat dunia yang kita juga tidak boleh elak. Kesan daripada masalah yang berlaku bukan sahaja kepada cuaca, bukan sahaja daripada krisis makanan, bukan sahaja daripada krisis kesihatan. Akhir-akhir ini masalah penyakit swine fever yang telah pun bermula dalam negara kita melalui seorang pesakit. Apatah lagi kita juga sedang berhadapan dengan krisis kewangan akibat daripada masalah kejatuhan ataupun keruntuhan sistem kapitalis yang berlaku khususnya di Amerika dan juga di negara-negara maju. Dan kita sedar bahawa kita bukan sahaja tidak boleh elak daripada mendapat kesan daripada krisis dan cabaran yang berlaku itu, tetapi persoalan yang mungkin kita semua tidak boleh lari daripada elak untuk menghadapinya, tidak kira sama ada di mana peringkat masyarakat sekalipun, termasuklah kita sebagai pelajar, ialah sama ada kita sudah bersedia untuk menghadapi perubahan yang berlaku daripada kesan krisis yang sedang melanda dunia pada hari ini. Sama ada kita menjadi pemimpin negara, sama ada kita menerajui kerajaan, sama ada kita menggerakkan kerajaan ataupun swasta, ataupun IPT, ataupun kita merupakan pelajar, adakah kita sudah bersedia untuk menghadapi semua perubahan yang sememangnya kita tidak boleh elak sebagai sebuah negara yang terdapat di dunia dalam zaman globalisasi dunia tanpa sempadan pada hari ini. Dan mungkin atas sebab itulah, saudara-saudari sekalian, dalam kita melihat kepada usaha kita untuk menghadapi perubahan dan juga cabaran itu, sebahagian daripada kita mungkin terfikir bagaimanakah bentuk dan apakah agaknya masa hadapan yang sedang menanti kita. Apakah kita mempunyai masa hadapan? Apakah masa hadapan merupakan masa yang akan menentukan kita terus berjaya dan kita mampu menghadapi segala perubahan dan juga cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita pada hari ini? Mungkin dalam soal kita melihat kepada perkara-perkara itu,
kita semua yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, termasuklah sebagai pelajar, boleh menerima dan melihat apa yang hendak dilakukan oleh kerajaan, persediaan-persediaan bagi membolehkan kita memberi jawapan kepada sama ada kita mempunyai masa hadapan yang selamat, yang sempurna, yang dapat menjaga kedudukan kita sebagai rakyat dalam negara kita di masa yang akan datang. Mungkin atas sebab itulah saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, apabila Yang Amat Berhormat Datuk Najib Tun Haji Abdul Razak menjadi Perdana Menteri kita yang baru, perkara yang pertama dan yang paling utama yang dilontarkan oleh beliau dalam usaha kita untuk menentukan agar kita bersedia terhadap perubahan dan juga cabaran yang akan dilalui oleh kita semua, sama ada sebagai sebuah negara, sama ada sebagai sebuah rakyat, ialah apabila beliau melontarkan beberapa konsep dan juga pendekatan baru, yang mana antaranya yang paling penting ialah konsep One Malaysia ataupun Satu Malaysia. Dan sebagai rakyat, termasuklah sebagai pelajar, mungkin kita juga perlu memberi perhatian terhadap konsep ini, konsep One Malaysia ini, kerana kita juga tentu akan tercari-cari apakah formula bagi kita menghadapi pembaharuan dan juga cabaran, atau mungkin kita mempunyai cadangan yang lebih baik daripada One Malaysia agaknya dalam kita membuat persediaan bagi kita menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang terhadap kita di masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, sebagaimana takrifan Satu Malaysia yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru kita Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, ia sebenarnya merupakan satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang kaum yang terdapat di dalam negara kita pada hari ini, yang berteraskan kepada beberapa nilai penting yang sememangnya sewajarnya menjadi amalan penting setiap rakyat di dalam negara kita pada hari ini. Dan kita sedar bahawa nilai-nilai penting yang merupakan 8 kerangka teras bagi Satu Malaysia itu, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan ataupun ilmu, dan juga integriti, merupakan nilai-nilai yang diharap sewajarnya menjadi pegangan dan juga amalan kita dalam usaha kita untuk bukan sahaja membawa perpaduan, persefahaman di kalangan semua rakyat, tetapi menjadi asas kepada usaha-usaha kita untuk menjamin kestabilan bagi tujuan kita mencapai kemajuan dan juga pembangunan yang lebih tinggi bagi rakyat dan juga negara kita pada hari ini. Konsep Satu Malaysia menghargai dan menghormati identiti setiap kaum dan menganggapnya sebagai satu aset. Identiti yang berbeza itu dianggap sebagai satu aset dan asas
Utama konsep ini ialah keadilan untuk semua kaum, dalam erti kata bahawa nasib semua kaum akan dibela tanpa mana-mana pihak dipinggirkan, dan mereka yang memerlukan pembelaan akan dibela tanpa mengira kaum. Dan berasaskan kepada penerimaan itu, maka semua kaum adalah diharapkan dapat berkongsi aspirasi yang sama dan kesetiaan yang serupa terhadap negara, supaya kita menerima negara ini sebagai satu negara, supaya kita dapat berfikir secara rakyat Malaysia dan kita bertindak sebagai rakyat Malaysia. Saudara-saudari sekalian, saya membawa soal konsep satu Malaysia di hadapan saudara-saudari sekalian kerana seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita, ia bukanlah satu konsep yang mutlak. Ia adalah satu konsep yang perlu melalui proses evolusi dan akan memakan masa untuk menjadi matang, dan ia juga bukanlah satu konsep yang top down, ditentukan oleh kepimpinan ataupun ditentukan oleh kerajaan sedia ada. Ia tidak ada kena-mengena dengan dasar kerajaan sedia ada, kerana ia bertujuan untuk menentukan survival negara kita. Dan kerana ia tidak kekal ataupun rigid, ia boleh berubah, ia boleh disesuaikan ikut perkembangan semasa, maka dengan sendirinya ia menuntut supaya semua pihak, rakyat tidak kira daripada pelbagai kaum, tidak kira daripada pelbagai lapisan, untuk sama-sama turut berfikir, menterjemah, membincang dan membuat cadangan terhadap konsep ini. Maka di sinilah sebenarnya saudara-saudari sekalian, sebagai pemimpin pelajar, sebagai golongan yang mempunyai ilmu yang penuh matang, yang saya percaya bersedia berhadapan dengan isu-isu yang besar dalam soal-soal membangunkan negara bangsa, dalam soal untuk menentukan masa hadapan survival negara ini, maka saudara-saudari juga dituntut untuk turut serta memberi sumbangan terhadap idea One Malaysia ataupun Satu Malaysia, dan bukannya merupakan golongan yang meminggirkan diri, mengharapkan pihak lain untuk membuat rumusan dan memberi pandangan apakah akhirnya bentuk One Malaysia yang hendak kita lahirkan di kalangan masyarakat yang terdapat dalam negara kita pada hari ini. Sebagai golongan pelajar, saya percaya saudara-saudari mempunyai kemampuan untuk bersama-sama membangkitkan kesedaran kebangsaan ataupun kesedaran nasional dalam usaha-usaha untuk membangun dan menjaya serta menentukan survival bangsa dan juga negara kita yang tercinta pada hari ini. Kerana pada akhirnya, apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini merupakan perkara yang akan dinikmati oleh saudara-saudari sekalian sebagai generasi pewaris kepada kepimpinan yang terdapat pada hari ini. Saudara-saudari hari ini dicabar. Sebagai Menteri Pengajian Tinggi, saya mencabar saudara-saudari untuk turut serta mentakrif definisi, mentakrif apa makna Satu Malaysia, melakukan, mengamalkan nilai-nilai yang menjadi kerangka teras
yang telah saya nyatakan tadi dan melihat kepada pertambahan yang boleh dilakukan bagi tujuan untuk menentukan bahawa konsep satu Malaysia ini akan terus hidup melalui proses evolusi. Kerana kepada saudara-saudarilah sebagai kumpulan pelajar yang berilmu, yang penuh matang, yang selama ini di kementerian kita sentiasa dengar ingin terus memainkan peranan yang lebih hebat, lebih mendalam dalam soal-soal untuk membangunkan negara dan juga bangsa, maka ini merupakan cabaran yang paling utama terhadap saudara-saudari sekalian. Apatah lagi, saudara-saudari sekalian, kita dapat lihat bahawa institusi pengajian tinggi seperti universiti sebenarnya merupakan tempat di mana terdapatnya rakyat yang berbilang bangsa dan yang berbilang kaum dalam negara kita pada hari ini. Saudara-saudari sewajarnya mampu untuk membangunkan satu cerminan dalam universiti konsep satu Malaysia yang ditafsirkan sendiri oleh saudara-saudari sekalian. Apakah melalui kehadiran saudara-saudari sekalian dalam universiti, dalam IPT pada hari ini, saudara-saudari dapat memainkan peranan yang utama, menukar dan menjadikan kampus saudara-saudari sebagai cerminan satu Malaysia dan mewujudkan model satu Malaysia seperti yang dikehendaki oleh saudara-saudari. Oleh itu, dalam hendak menentukan supaya cabaran saya disaut oleh saudara-saudari sekalian, maka saya ingin mencadangkan supaya kita ada pertandingan satu Malaysia at campus yang terbuka kepada IPTA dan IPTS yang terdapat dalam negara kita pada hari ini. Pertandingan ini terbuka kepada semua universiti, yang mana saya berharap MPP bagi setiap universiti akan menjadi peneraju kepada program dengan kerjasama dan dengan usaha bantuan sokongan daripada bahagian hal ehwal pelajar masing-masing. Saya berharap supaya setiap MPP dapat melahirkan satu blueprint masing-masing mengenai gagasan satu Malaysia, dan mana yang terbaik pihak kementerian akan menyediakan hadiah yang besar untuk melaksanakan program itu. Kita nak pilih pemenang, mungkin 3 daripada IPTA, 2 daripada IPTS, terserahlah nanti, mungkin akan dibentuk jawatan kuasa, dan hadiah keseluruhan dalam bentuk grant untuk dilaksanakan pengisiannya. Sama ada yang menang dapat setiap universiti 30,000 yang kita boleh sediakan. Maknanya kalau ada 5 pemenang, kita sediakan dalam 150,000. Dan saya yakin saudara-saudari semua mampu untuk melahirkan, membangunkan satu blueprint bagaimanakah konsep itu hendak diamal dan diterapkan. Kita hendak apabila diwawarkan konsep satu Malaysia, universiti yang pertama yang dapat melahirkan cerminan yang menunjukkan bahawa kita mampu untuk menjaya dan melaksanakan konsep satu Malaysia dalam negara kita, kerana saudara-saudari semua telah buktikan bahawa itu boleh menjadi kenyataan. Dan sudah tentulah kita akan tentukan masa bagi kita mengadakan program ini. Kalau tanya saya mungkin setahun, tetapi kalau melihat kepada keaktifan dan semangat yang ada pada saudara-saudari mungkin 3 bulan, 6 bulan. Wallahu a'lam. Saya serahlah
kepada pihak jawatankuasa yang akan kita tubuhkan untuk menentukan pertandingan ini agar ianya dapat dilaksanakan. Dan saya percaya dorongan kepada usaha untuk menjayakan program ini, kerana saya percaya saudara-saudari ingin mewarisi sebuah negara Malaysia yang tidak berpecah, tetapi ingin mewarisi satu Malaysia, konsep yang akan menentukan masa hadapan, kejayaan masa hadapan negara kita di masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, selari dengan konsep satu Malaysia ini, kerajaan juga telah memperkenalkan konsep ataupun slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Saya percaya saudara-saudari, khususnya sebagai pelajar-pelajar, menerima dan menyambut baik konsep rakyat didahulukan dan juga pencapaian diutamakan, kerana kita tahu bahawa ini merupakan perkara yang sememangnya dikehendaki oleh rakyat dan ia bertujuan untuk membawa kebaikan kepada negara dan juga kepada rakyat. Apatah lagi kita semua merupakan rakyat, dan apatah lagi kita semua ingin sama-sama bertanggungjawab terhadap apa sahaja yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Dari sudut kerajaan, dari sudut Kementerian Pengajian Tinggi, sudah tentulah kita perlu melihat siapakah rakyat yang dimaksudkan. Dan bagi Kementerian Pengajian Tinggi, salah satu daripada rakyat yang kita maksudkan ialah saudara-saudari sekalian, iaitu selaku pelajar-pelajar. Bagi Kementerian Pengajian Tinggi, selain daripada ibu bapa, selain daripada kerajaan, selain daripada masyarakat, rakyat bagi kita ialah saudara-saudari sekalian selaku pelajar-pelajar. Dan sudah tentulah dalam mengukur pencapaian yang perlu diutamakan, ia berhubung kait dengan pengharapan yang diletakkan oleh pelajar terhadap Kementerian Pengajian Tinggi dan juga terhadap institusi-institusi di mana saudara-saudari sedang belajar pada hari ini. Untuk makluman saudara-saudari sekalian, dari segi kementerian, dari segi kerajaan, kita akan terus melabur untuk memberi masa hadapan yang sempurna untuk pelajar-pelajar yang terdapat dalam negara kita. Dan kita akan terus tentukan supaya pelajar-pelajar yang terdapat dalam negara kita mampu untuk menghadapi cabaran, mampu untuk berhadapan dengan persaingan bukan sahaja dalam negara tetapi juga di peringkat global. Usaha kerajaan dalam melaksanakan tanggungjawabnya mendahulukan rakyat, yang mana termasuklah saudara-saudari sekalian yang ditafsirkan sebagai rakyat, pelajar sebagai rakyat bagi Kementerian Pengajian Tinggi. Kita akan tentukan supaya usaha kita menjayakan universiti yang bertaraf dunia dan menentukan pelajar yang mempunyai minda kelas pertama akan dapat kita realisasikan. Kita sudah pun mempunyai pelan strategik pengajian tinggi negara dengan 5 tonggak institusinya dan 18 agenda kritikalnya yang sedang kita sama-sama laksanakan secara berterusan. Kita memperkenalkan KPI, kerajaan memperkenalkan KPI bukan sahaja terhadap menteri, tetapi menteri pula memperkenalkan KPI terhadap universiti dan naib chancellor.
Dan ini semua akan digunakan dalam menentukan sama ada peranan dan tanggungjawab itu akan diteruskan ataupun tidak. Dan pelbagai usaha yang lain akan kita lakukan dalam kita terus melabur terhadap saudara-saudari sekalian. Kerajaan akan terus melabur dalam diri saudara-saudari sekalian, supaya saudara-saudari sekalian benar-benar akan menjadi warga negara yang berguna pada masa kini dan juga pada masa yang akan datang. Dalam kita mengukur pencapaian terhadap kerajaan dan juga kementerian dan juga institusi pengajian tinggi, sudah tentulah ia berhubung kait dengan soal pengharapan saudara-saudari sekalian terhadap kami sekalian yang ditakrifkan sebagai kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Kita tahu bahawa pengharapan saudara-saudari sekalian sebagai pelajar ialah untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Dan ini seperti yang telah saya katakan tadi, usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Pengharapan saudara-saudari sekalian ialah supaya institusi yang saudara-saudari sekalian belajar memberi pengalaman yang menyeluruh, yang bermakna dan yang memberi manfaat kepada saudara-saudari sekalian. Dan sebab itulah kita melihat kepada soal pembangunan pelajar secara holistik, secara menyeluruh, melihat kepada soal-soal kemahiran, soft skill dan sebagainya yang sememangnya kita ingin terap. Kita mahukan supaya setiap IPT dalam negara kita menyediakan, menentukan ianya dapat disediakan untuk faedah dan nikmat saudara-saudari sekalian. Dan sudah tentulah pengharapan saudara-saudari sekalian ialah apabila keluar daripada universiti, mudah bagi saudara-saudari sekalian untuk mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian. Atas sebab itulah kerajaan memberi penekanan kepada soal keboleh kerjaan graduan dan juga keboleh pasaran graduan. Dan kita baru saja melancarkan program K3G sebagai satu karnival yang kita menjadi pemudah cara kepada pelajar dan juga kepada syarikat yang ingin menawarkan pekerjaan dan juga menyediakan peluang-peluang keusahawanan supaya saudara-saudari juga turut memberi perhatian kepada usaha berdikari, berniaga menjadi usahawan apabila setelah keluar daripada universiti kelak. Maka di sinilah usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam soal untuk mendahulukan saudara-saudari sekalian dan dalam soal untuk menentukan kita akan dapat ataupun memberi keutamaan kepada pencapaian. Saudara-saudari sekalian, soal rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan merupakan satu saranan yang sebenarnya tidak hanya terhad kepada hubungan antara kerajaan dengan rakyat semata-mata, tetapi sebenarnya ia merupakan satu saranan yang boleh diadaptasi dan diguna oleh semua pihak yang mempunyai hubungan kebertanggungjawaban dan hubungan pengharapan antara satu dengan yang lain. Dalam konteks ini, rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan, boleh juga diterbalikkan, di mana pelajar menjadi seolah-olah seperti kerajaan dan ibu bapa masyarakat, pendidik dan sebagainya sebagai mereka yang mengharapkan. Bukan sahaja pelajar mempunyai harapan terhadap kerajaan, kementerian dan institusi tempat mereka belajar, tetapi kerajaan, institusi, pendidik, tenaga akademik juga mempunyai harapan terhadap pelajar.
Dan di sini juga pelajar perlu tentukan mereka mengutamakan pencapaian mereka. Jika konsep ini dipahami, jika konsep ini dapat diperluaskan, maka dengan sendirinya ia akan dapat menjamin kejayaan dan juga survival negara kita dalam menghadapi cabaran dan juga menghadapi persaingan bukan sahaja dalam negara tetapi juga di peringkat global pada hari ini. Bagi kita melihat kepada pelajar, kita mempunyai pelbagai harapan. Jangan saudara-saudari fikir bahawa kita tidak ada harapan terhadap saudara-saudari. Harapan kita terhadap saudara-saudari ialah sebagai pemimpin masa hadapan negara. Harapan kita terhadap saudara-saudari ialah sebagai mereka yang akan menentu masa hadapan negara. Harapan kita ialah supaya saudara-saudari menjadi manusia yang baik, agar saudara-saudari merupakan graduan yang berketerampilan, yang mempunyai daya saing, yang kreatif, yang inovatif, yang sepanjang masa belajar dalam universiti bukan semata-mata untuk menjadi golongan yang berilmu dan berintelijensia, tetapi juga merupakan golongan intelektual yang mampu berfikir, yang dapat menyumbang kepada pembangunan, kemajuan dan juga ketamadunan bangsa dan juga negara. Dan inilah harapan juga kita kepada saudara-saudari sekalian, sesuai saudara-saudari semua sebagai aset negara yang paling utama, generasi pelapis yang akan mengambil alih pimpinan negara, golongan modal insan yang paling berharga, maka hendak tak hendak saudara-saudari tidak ada pilihan selain daripada menentukan saudara-saudari juga dapat memenuhi pencapaian dan prestasi yang tinggi, sebagaimana saudara-saudari juga mengharapkan kepada kami semua, sama ada kerajaan ataupun pendidik, dapat melaksanakan pencapaian kita yang baik untuk saudara-saudari sekalian. Dan sudah tentulah dalam soal ini, saudara-saudari perlu meletakkan prestasi akademik sebagai satu keutamaan yang paling penting, dan saudara-saudari berusaha dan beriltizam pada setiap masa untuk mencapai prestasi yang baik, melaksanakan persaingan yang sihat dalam mengejar ilmu, dan tentukan sebagai pelajar di IPT, kehidupan semasa di sini diwarnai dengan keinginan untuk menimba ilmu, mencabar minda dan juga meluaskan pemikiran saudara-saudari sekalian. Dalam usaha untuk melakukan yang terbaik, ianya dilakukan dalam segenap aspek dan aktiviti kehidupan saudara-saudari sekalian, sama ada dari sudut akademik, ko-kurikulum, kepimpinan maupun riadah. Dan sudah tentulah dalam usaha mengejar ilmu, menghayati ketinggian ilmu dan mengamalkan pencapaian dalam segenap aspek kehidupan semasa di kampus, maka saya percaya saudara-saudari akan benar-benar dapat memenuhi harapan yang diletakkan oleh negara, oleh kerajaan, oleh kementerian, oleh universiti dan juga oleh golongan akademik yang menjadi pendidik kepada saudara-saudari sekalian. Dan sudah tentulah jika semua kita faham peranan dan tanggungjawab kita, dan semua kita berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab itu, maka kita akan dapat menjayakan negara kita.
maka barulah kita katakan bahawa negara kita akan terus bersedia menghadapi segala cabaran dan juga persaingan yang terdapat pada hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, memangnya ucapan saya ini menjurus kepada beberapa perkara tadi yang sengaja saya pilih kerana saya tahu saudara-saudari merupakan selaku pemimpin pelajar golongan yang mampu untuk menampung ataupun absorb perkara-perkara itu. Kalau saya jumpa kumpulan pelajar lain, mungkin saya tak cakap begini. Tetapi saya bercakap begini kerana harapan kita adalah kepada saudara-saudari sekalian. Dan saudara-saudari sendiri telah mengangkat diri sebagai pemimpin. Dan sudah tentulah tanggungjawab itu lebih besar daripada orang lain. Dan sudah tentulah semakin tinggi kemampuan kita untuk menghadapi cabaran, maka lebih baik dan lebih tinggi kejayaan-kejayaan yang kita capai. Saya mempunyai keyakinan yang penuh terhadap saudara-saudari sekalian. Dan sebagai Menteri Pengajian Tinggi akan terus memberi perhatian terhadap apa sahaja perkara yang ingin diperkatakan maupun yang ingin dijuarai oleh saudara-saudari sekalian. Seperti yang telah saya nyatakan terdahulu, saya sentiasa bersikap terbuka terhadap apa sahaja perkara yang hendak dibawa oleh saudara-saudari sekalian. Keterbukaan itu datangnya di atas perasaan hormat terhadap saudara-saudari sekalian. Maka pada masa yang sama, saudara-saudari juga perlu mengamalkan sikap keterbukaan yang juga menghormati siapa saja yang saudara-saudari ingin mengadakan hubungan. Dalam kita menentukan kita akan mencapai kemajuan dan sebagainya, sewajarnya kita tidak terikat dengan apa-apa ketaksuban maupun dalam apa saja bidang, maupun dalam soal politik dan sebagainya. Dan sebagai pelajar dalam institusi pengajian tinggi, hendaknya apa saja yang kita mengutarakan, apa saja yang kita cuba jayakan, sudah tentulah kita diharapkan untuk bersandarkan kepada ilmu, kepada pengajian, kepada akademik dan sebagainya dalam kita membawa sesuatu perkara. Oleh itu saya percaya dan saya berharap dan saya mengandaikan bahawa hubungan kita akan terus kekal, akan terus dinamik antara satu dengan yang lain, dan kita akan terus berjumpa. Kadang-kadang kita berjumpa membawa dan mendukung pandangan yang sama, dan kadang-kadang kita berjumpa membawa pandangan yang bertentangan antara satu dengan yang lain, dan itu tidak menjadi masalah kepada saya. Nak mempunyai pandangan yang berbeza pun tak ada masalah, kerana itulah hakikat manusia, masing-masing diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita boleh berjumpa, kita boleh duduk bersama, kita boleh berbincang, kita menerima antara satu dengan yang lain, kita menghormati di antara kita sesama kita. Dan inilah saya berharap agar akan wujud persefahaman antara kita sesama kita. Dan saya juga berharap agar melalui kongres ataupun convention yang kita sama-sama turut hadir pada hari ini, ia akan dapat membuahkan hasil, ia akan dapat meningkatkan persefahaman dan kerjasama antara kita, dan ia akan menjadi titik tolak sebagai satu pertemuan yang sentiasa kita nantikan pada setiap tahun. Jadi dengan kata-kata itu, dengan sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih, ucapan tahniah kepada semua, saya dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya meresmikan Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPT Malaysia bagi kali yang ketiga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai tanda penghargaan daripada pihak majlis, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Noor bin Dalimin, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Dengan hormatnya dipersilakan. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid di atas kesudian beliau untuk merasmikan Konvensyen Kebangsaan MPP IPTA bagi tahun 2009 dan kesudian beliau untuk menerima cenderahati yang tidak sepertinya daripada pihak penganjur. Hibanya pungguk di kala malam, menanti detik rembulan menjelma, tersilap laku, terlanjur kalam, adat manusia tak menang sempurna. Semoga panas sentiasa terik, tak salah dek hujan seminit dua. Semoga Tuan tidakkan serik, sudilah bertandang di lain ketika. Sebelum mengakhiri majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Malaysiaku Gemilang. Dipersilakan. Atas nama negara bangsa, dengan tekad mulia maju berwawasan, mencipta keagungan. Berpadulah kita semua di dalam satu suara, dengan negukan merdeka menjulang budaya bangsa untuk Malaysia tercinta. Malaysiaku gemilang, merdekanya terbilang, berdaulat dan makmur berjaya kami syukur. Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan, Malaysia cemerlang terbilang, Malaysia gagah gemilang. Malaysiaku gemilang, merdekanya terbilang, berdaulat dan makmur berjaya kami syukur. Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan, Malaysia cemerlang terbilang, Malaysia gagah gemilang, Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan, Malaysia cemerlang terbilang, Malaysia gagah gemilang, Malaysia gagah gemilang. Selesai sudah majlis perasmian Konvensyen Kebangsaan MPP IPTA bagi tahun 2009. Adalah diharapkan seluruh peserta konvensyen ini akan dapat manfaat dan gunakanlah peluang yang disediakan ini untuk menimba seberapa banyak ilmu yang boleh
bagi kecemerlangan diri selaras dengan moto convention ini. Mahasiswa Teras Pembangunan Modal Insan Cemerlang. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri ke foyer Dewan bagi sesi bergambar bersama-sama dengan kesemua yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Malaysia dan seterusnya untuk menikmati jamuan yang disediakan di dataran terbuka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.